رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر واتمم بالخير اما بعد. Manusia menyeberang titian. Titian merujuk kepada jambatan yang direntang di atas neraka Jahannam yang akan dilalui oleh manusia yang awal dan juga yang akhir. Setiap orang akan menyeberangi mengikut amalan masing-masing. Ada yang menyeberang bagaikan sekelip mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang bagaikan tiupan angin kencang, ada yang menyeberang bagaikan penunggang kuda, berjalan kaki, merangkak dan juga mengesot. Malah ada yang jatuh ke dalam neraka. Di tepi jambatan tersebut terdapat pengait-pengait daripada besi. Bilangannya terlalu banyak dan tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ia menyebar sebahagian daripada manusia. Jadi sebahagian daripada keadaan suasana yang akan berlaku pada hari kiamat, manusia wajib mesti menyeberangi titian yang disebut sebagai titian Siratal Mustaqim. Maknanya suatu jabatan titian yang sangat lurus. Yang tu yang kita doa atas dunia tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jadi di samping kita berdoa untuk Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalan yang lurus, kita kena berusaha berada di atas jalan yang lurus, jalan yang dibawa oleh Nabi SAW, untuk memastikan kita dapat melalui titian siratal mustaqim itu dengan berjaya melepasi seberang ataupun sampai destinasinya. Yang di depan itu ada apa? Bawah tu ada neraka, di depan tu ada syurga. Jadi manusia menyeberangi berdasarkan kepada keadaan amalan masing-masing, ibadat masing-masing yang dia persembahkan atas dunia. Kalau baik amalan dia, ikhlas amalan dia, elok amalan dia, maka lajulah dia menyeberangi titian tersebut. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, sebahagian daripada ulama tafsir menyebut siapa di atas dunia yang paling elok, cantik amalan dia, hak tu paling baik. Allah Ta'ala jadikan manusia untuk nak tengok siapa amalan paling baik. Orang yang amalan paling baik adalah Nabi. Yang Aisyah kata, fala tas'alni an husnihinna wa tulihinna. Yang kedua, ulama tafsir kata ahsanu amala, siapa yang paling ikhlas. Ibadat ramai orang boleh buat, sembahyang tarawih, witir, baca Quran, ramai boleh buat. Tapi dari kalangan manusia yang buat amalan-amalan tersebut, siapa yang paling ikhlas? Tu Allah Ta'ala nak nilai tu. Itu juga memastikan bagaimana kedudukan manusia dapat menyeberangi titian tersebut, sama ada dengan laju ataupun lambat. Okey, terus Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Maksudnya, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu. Orang Islam wajib percaya kepada kewujudan titian atau sirat, iaitu titian yang terletak di atas neraka Jahannam. Ia bermula daripada sempadan mahsyar dan berakhir pada satu kawasan yang mempunyai tangga menuju ke syurga. Terlalu jauh dan memakan masa ribuan tahun. Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani, ia melibatkan masa selama 15,000 tahun, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang.
Setiap orang dalam kalangan umat terdahulu dan juga kemudian akan melaluinya menurut kadar iman dan amalan masing-masing. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pertama yang akan melaluinya, kemudian diikuti dengan umat baginda, kemudian barulah diikuti dengan umat nabi-nabi yang lain. Tidak semua orang yang menyeberang titian tersebut akan merasai bahang api neraka yang dinyalakan di bawahnya dan terseksa kerananya. Sebaliknya mereka berbeza mengikut iman dan amalan yang dilakukan masing-masing. Ada yang meditasinya sekelip mata sahaja, ada yang seperti cahaya kilat, ada yang bergerak seperti angin, ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak dan ada yang berjalan di atas mukanya. Kesemua bergantung kepada sejauh mana istiqamah mereka dengan pegangan dan amalan terhadap ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Keistiqomahan tersebut mewarnai cara pergerakan seseorang di atas titian tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu bagi mereka itu kebaikan. Atas dunia itu banyak kebaikan amalan yang dibuat. Ulaika anha mub'adun. Bermula mereka lah daripadanya neraka itu mub'adun, dijauhi. Orang buat banyak ibadat amalannya dijauhkan daripada api neraka. Dan mereka tidak mendengar akan bunyi bakaran api neraka. Bunyi dia pun dah menakutkan, apatah lagi kepanasan dia. Api neraka itu bila dia membakar, dia ada bunyi dia. Jadi orang yang banyak amalan di atas dunia ni, dengar suara neraka pun dia tak dengar. Bukan kata bahang panas pun. Dengar pun suatu keadaan yang menyeksakan manusia. Dengar api dia tu. Kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, manusia yang terakhir masuk syurga, dia dipalingkan oleh Allah Ta'ala menghadap neraka. Dia kata, ya Allah, palingkanlah aku daripada menghadap neraka ni. Kau tengok keadaan neraka pun dah takut, dah menggerungkan. Dia tak masuk lagi tu, boleh tengok suasana api neraka tu. Dipalingkan dia daripada neraka, hala ke syurga. Dia terkejut. Allah Ta'ala kata, adakah kamu nak minta yang lain? Dia kata, ya Allah, ya Rabb, aku tak akan minta yang lain. Aku nak paling daripada neraka je. Bila dia paling daripada neraka, nampak syurga. Ya Allah, dekatkanlah aku kepada syurga. Lalu Allah Ta'ala kata, ma aghdaru ibnu Adam, alangkah mungkir janjinya oleh anak Adam. Tadi dia kata nak paling daripada neraka, tu tak nak minta yang lain. Tiba-tiba dah paling syurga, nak duduk dekat pula. Bila dia duduk dekat syurga, dia nampaklah orang penghuni ahli syurga menikmati nikmat-nikmat syurga yang banyak. Lepas tu dia berdoa pula kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Lepas tu Allah Ta'ala kata, berapa kali dah kamu janji tak nak mungkiri? Sekarang ni kamu mungkir lagi, nak masuk pula, bukan nak duduk dekat. Tak tahan tengok orang duduk makan nikmat syurga. Oh, macam kita kan tengok sembahyang tarawih, duduk dengan kuliah, orang dah hentam awal dah habis sup ke, kambing ke kan. Cepat-cepat nak suruh ustaz bagi tazkirah, mengajar cepat-cepat habis. Tak sabar tu. Malam ni dia mau bakar ayam ke kambing tu. Mare. Begitulah keadaan suasana orang tengok nikmat syurga. Tak sabar-sabar nak masuk. Lalu Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga, dan Allah Ta'ala ketawa tengok dia punya perangai tu. Tengok perangai hamba Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ketawa. Bila Allah Ta'ala ketawa, Nabi pun ketawa. Bila dia menceritakan suasana ini pada hari kiamat. Para sahabat yang menceritakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW turut ketawa juga sampai seterusnya. Jadi kalau dalam hadis ni pun dah kita boleh faham, adakah ketawa Allah dengan Nabi sama? Adakah Nabi menyamakan dia ketawa dengan Allah? Sebab dia ketawa, Allah Ta'ala ketawa. Orang yang meriwayatkan hadis ini pula ketawa, adakah ketawa dia sama dengan ketawa Nabi? Tak sama juga. Jadi
Kalau macam tu sama. Kalau macam tu sama. Selalu orang sebut kan? Dia tak sama. Maknanya sebab itu dipanggil mukhalafah. Allah Ta'ala qadim. Nabi dan juga orang yang turut meriwayatkan hadis ni adalah baharu. Mana nak sama ketawa qadim dengan baharu. Cuma disebut macam tu, kita peganglah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan mereka juga tidak merasai keluh kesah, kesusahan yang besar pada hari kiamat, dan bertemu kepada mereka itu oleh malaikat. Dan malaikat kata apa? Bila mereka berjumpa dengan malaikat, malaikat kata, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari kamu yang dijanjikan kepada kamu. Atas dunia kan janji banyak ya Quran ni. Orang buat baik, amalan yang soleh, balasan di syurga. Lahum tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bila Allah Ta'ala janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali-kali tidak memungkiri janji. Okay, terus. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dhalika huwal fawzul 'azim. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisuu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab yunadunahum 'alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul 'amaniyyu hatta jaa'a amrullahi wa gharrakum billahi al-ghurur فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس النصير. Maksudnya, ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya iman dan amal soleh, mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka berita yang menggembirakan kamu pada hari ini. Kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal kamu di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ingatlah semasa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, yang sedang meraba-raba dalam gelap gulita pada hari kiamat, berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu. Lalu dikatakan kepada mereka secara mengejek-ejek, baliklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana. Serta diadakanlah di antara mereka yang beriman dan yang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya mengandungi rahmat syurga dan nikmat, dan di sebelah luarnya dari situ terdapat neraka dan azab seksa. Pada saat itu mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaul dengan kamu di dunia dahulu? Orang-orang yang beriman menjawab, benar, akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik, dan kamu telah menunggu-nunggu kebinasaan umat Islam, dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama, serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong untuk mencapai maksud kamu, sehingga datangnya maut yang ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Dan selain itu kamu pula diperdayakan oleh bisikan syaitan dengan pengampunan Allah semata-mata dan melupakan azabnya. Oleh itu pada hari ini tidak diterima penembus diri dari kamu, dan tidak juga dari orang-orang kafir. Tempat tinggal kamu ialah neraka. Neraka lah sahaja penolong kamu, dan itulah seburuk-buruk tempat kesudahan kamu. Menurut Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir radhiyallahu anhu, titian yang direntam di atas neraka jahanam tidak ubah bagaikan ketajaman mata pedang. Golongan pertama manusia menyeberanginya bagaikan kilat, golongan kedua bagaikan angin kencang, ketiga bagaikan penunggang yang terbaik, dan keempat seperti menunggang binatang ternakan yang terbaik. Ketika mereka menyeberanginya, para malaikat mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, selamat. Dalam hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah menjelaskan, Nabi SAW bersabda, syiarul mu'minin ala khirati rabbi sallim sallim. Maksudnya, syiar orang-orang yang beriman ketika berada di atas titian pada hari kiamat kelak ialah, wahai Tuhanku, selamatkan aku daripada kemudaratan titian,
selamatkan aku daripada kemudaratan titian. Ketika mengupas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, cahaya mereka akan berada di hadapan mereka. Ibnu Mas'ud menjelaskan orang-orang yang menyeberang titian di akhirat kelak akan melakukannya berdasarkan kepada amalan mereka. Ada dalam kalangan mereka orang yang cahayanya bagaikan gunung, ada yang cahayanya bagaikan pokok tamar, dan ada yang bagaikan seorang lelaki yang berdiri. Yang kurang sekali cahayanya ialah orang yang cahaya terletak pada ibu jarinya. Satu ketika ia menyala dan satu ketika yang lain ia padam. Dalam hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu menjelaskan, "Wa nabiyyukum qa'imun 'ala surati yaqulu rabbi sallim sallim." Maksudnya, dan Nabi anda pada hari itu berdiri di atas titian sambil berkata, "Wahai Tuhanku, selamat, selamat." Nabi ni punya sayang kepada umat dia. Atas dunia ni dia terpaksa menerima berbagai risiko, ujian untuk nak selamat umat dia. Terpaksa dia disanggup diseksa, dipenjara, diusir, dibuang daerah kan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Demi nak selamatkan umat ni, dia sanggup buat apa sahaja. Sampai di akhirat dia tunggu lagi atas titian siratul mustaqim dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bila umat dia lalu, salim ya Allah, selamatkanlah, selamatkan. Kalau tak selamat, jatuh ke bawah. Dalam hadis kita baca tadi, ada banyak penyakut-penyakut daripada besi duk kaki manusia. Sebab tu ada yang laju yang lambat tu berdasarkan kepada amalan kan. Dengan kepanasan pergi neraka lagi, dengan pengait tu lagi. Nabi di ujung tu duk doa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dia takut sebahagian daripada kalangan umat dia terjunam ke bawah, disambak oleh api neraka. Punya sayang Nabi ni bukan atas dunia, sampai ke akhirat dia sayang kepada umat dia. Dia tak nak seorang pun umat dia terjunam ke bawah tak selamat daripada neraka. Dia nak semua selamat. Sebab tu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat aku layak masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Jadi sahabat heran, ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni tak nak masuk syurga. Lalu ditanya siapa yang tak nak? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Hak layak tu siapa yang taat. Yang taat apa arahan perintah Nabi, dilaksanakan apa sahaja yang ditunjukkan oleh Nabi, ditinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Siapa yang ikut aku dia selamat, dia layak masuk syurga. Yang tak nak ikut, yang itulah yang dianggap, yang dikira sebagai orang yang enggan masuk syurga. Okey, terus. Manusia beriman meminum air kolam Al-Kautsar. Orang-orang Islam wajib beriman setiap Rasul mempunyai kolam yang airnya yang akan diminum oleh umatnya yang taat. Kolam Nabi Muhammad SAW adalah kolam yang paling besar dan paling agung sekali. Panjangnya adalah jarak perjalanan sebulan. Bentuknya 4 persegi. Ia mempunyai 2 cucuran yang mencucurkan air daripada kolam Al-Kautsar. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Bekas pencedoknya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang meminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Selepas itu dalam bentuk dahaga yang menyiksa dan menyakitkan. Bahkan jika yang terlibat diazab di dalam neraka sekalipun, ia sama sekali tidak akan merasa dahaga. Proses meminum air kolam tersebut berlaku dengan menggunakan bekas-bekas tadi atau menerusi mata-mata air yang ada di situ, dan tujuan meminumnya adalah untuk keseronokan. Ia akan diminum oleh orang-orang yang terpilih, iaitu orang-orang yang beriman dengan Nabi SAW, yang berpegang teguh dengan sunnah baginda dan sunnah khulafa Rasyidin, yang mendapat petunjuk yang datang selepas baginda SAW. Sebaliknya orang-orang kafir, ahli-ahli bid'ah dalam perkara akidah, orang yang terlibat dengan riba, orang yang zalim dalam pengurusan dan pentadbiran, orang membantu orang yang zalim atau melanggar mana-mana batasan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan merasai air daripada kolam tersebut. Bahkan mereka dihalau daripada mendekatinya. Ia sabit dengan hadis-hadis yang masyhur yang mencecah tahap mutawatir maknawi. Antaranya hadis riwayat Ibnu Amr radhiyallahu anhu yang menjelaskan Nabi SAW bersabda, "Haudi masiratu syahrin ma'uhu abyadu min al-laban wa rihuhu atyabu min al-misk wa kizanuhu ka nujumis sama' man syariba minha fala yazma'u abadan." Maksudnya, kolamku lebarnya melibatkan jarak perjalanan sebulan.
Sudut-sudutnya sama sahaja. Airnya lebih putih daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi. Bekas-bekas penceruknya sebanyak bintang di langit. Sesiapa yang meminumnya tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik menjelaskan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zat yaumin baina adhurina id alfa irfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma alhaqaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نحر وعدانيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. Maksudnya, ketika Rasulullah SAW sedang berada bersama-sama kami dalam masjid, tiba-tiba baginda pingsan dan setelah sedar, baginda mengangkat kepala sambil ketawa. Setengah sahabat bertanya, apakah yang menyebabkan Tuhan ketawa wahai Rasulullah? Jawab baginda, tadi diturunkan kepadaku satu surah. Lalu baginda membaca ayat, sesungguhnya kami telah mengundikan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang benci kat engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diinginkan. Baginda bersabda, adakah anda semua tahu apakah yang dikatakan sebagai air Kautsar itu? Kami berkata, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Baginda bersabda, ia adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan untukku oleh Tuhanku dan airnya akan diminum oleh ramai manusia. Ia merupakan kolam yang akan diminum airnya oleh umatku pada hari kiamat. Bekasnya sebanyak bilangan bintang di langit. Ada orang yang akan dihalau daripadanya. Ketika itu aku berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia adalah daripada kalangan umatku. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan tidak tahu apa yang dilakukan olehnya selepas daripada kematian Tuhan. Imam Al-Ghazali dan Al-Qurtubi mengesahkan, kolam Al-Kautsar wujud sebelum titian yang dibentangkan di atas neraka Jahanam. Ini kerana manusia dikeluar daripada kubur mereka dalam keadaan dahaga dan amat sesuai jika telaga tersebut wujud sebelum daripada titian. Tambahan pula, orang yang berjaya menyebarkan titian tidak mungkin sama sekali orang yang dihalau daripada meminum air daripada kolam Al-Kautsar. Bagi Al-Qadiyat, beliau berpendapat kolam tersebut wujud selepas daripada titian dan meminum airnya berlaku selepas hisab dan kejayaan melepasi neraka. Ini disokong dengan fenomena adanya dalam kalangan orang-orang Islam yang jatuh ke dalam neraka sewaktu menyeberang di titian. Kerana jika menyeberang itu berlaku selepas daripada meminum air kolam Al-Kautsar, ia agak jauh daripada sasaran. Kerana itu adalah sesuai apabila titian didahulukan daripada meminum air kolam Al-Kautsar. Apabila seseorang itu telah selamat menyeberang titian, barulah beliau meminum air daripada kolam Al-Kautsar. Ada juga dalam kalangan ulama yang berpendapat bukti yang menunjukkan telaga Al-Kautsar lebih dahulu daripada titian ialah telaga Al-Kautsar itu sendiri mempunyai dua cucuran yang mencurahkan air daripada telaga. Jika telaga tersebut berada selepas daripada titian, sudah tentu api neraka akan menghalang air telaga tersebut sampai kepada orang yang menyeberanginya. Untuk menjawab tanggapan di atas, suka dinyatakan perkara tersebut sebenarnya boleh saja berlaku. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa di atas segala sesuatu. Mungkin boleh dikumpulkan sekaligus di antara kedua-dua pendapat di atas, iaitu meminum air telaga Al-Kautsar akan berlaku sebelum menyeberang titian yang dibentangkan di atas neraka Jahanam untuk satu kaum tertentu, dan selepasnya untuk kaum-kaum yang lain pula disebabkan oleh halangan yang berpunca daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka ini dilewatkan daripada meminum air telaga Al-Kautsar supaya mereka dibersihkan terlebih dahulu daripada dosa-dosa menerusi azab yang dikenakan kepada mereka di dalam neraka. Walau bagaimanapun, perbahasan di atas tidak mempunyai dalil yang shar'i yang boleh dijadikan sokongan. Apa yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam ialah mengikutkan yang Nabi SAW mempunyai telaga.
yang akan diminum airnya oleh umat baginda. Kegagalan mengetahui kewujudannya sebelum atau selepas titian tidak menimbulkan kemudaratan. Jadi sini ada dua pandangan ulama. Memang wajib kita beriman adanya telaga Kausar. Jadi telaga Kausar ni dihidangkan dan diberi minum ni sebelum merentasi titian ataupun selepas. Sebahagian ulama kata maknanya sebelum mereka melalui titian Siratul Mustaqim, sebab bangun daripada kubur tu dah dahaga kan, jadi nak minum air. Pendapat yang kedua kata selepas menyeberangi, dan ada sebahagiannya jatuh. Bila jatuh tu dia panas dalam neraka, perlukan air, dia haus juga dahaga, masa tu baru dia minum. Kedua-dua pendapat dan perbahasan ini tidak ada dalil dari Quran dan hadis. Jadi pengarang ni cantik cara dia hurai, tak ada dalil. Terpulang nak pegang yang mana? Kerana perkara ini berlaku di akhirat, dan dia termasuk daripada perkara yang ghaib. Jadi bila melibatkan perkara yang ghaib, dia mesti ada dalil daripada Quran dan hadis, daripada Quran dan daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi sebab itu penulis buku ini kata serah kepada Allah Ta'ala. Ini pendapat-pendapat itu berdasarkan kepada ihtimal. Apa makna ihtimal? Dia buat andaian sesuatu perkara yang berkaitan dengan akidah. Kalau buat andaian bukan tepat pun, boleh buat je lah. Jadi kalau dalam ijtihad fiqh tu boleh. Tapi bab akidah ni tak boleh, sebab dia memerlukan dalil, memerlukan fakta, memerlukan hujah yang tepat daripada Quran dan hadis. Nak buat andaian boleh, tapi nak pegang kepada andaian itu dengan begitu kuat tak boleh, sebab dia melibatkan perkara yang ghaib. Okey, terus. Air kolam telaga Al-Kausar boleh diminum oleh orang yang benar-benar mengikut perjalanan Nabi SAW dan perjalanan hidup Khulafaur Rasyidin. Orang yang menyeleweng seperti melakukan bid'ah dalam ajaran Islam yang menjadi dasar akidah. Orang yang zalim kerana tidak menjalankan hukum, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang menolong orang-orang yang zalim atau melampaui batas Allah, atau orang yang melampaui batas Allah akan dihalau daripada kolam Al-Kautsar. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum ala haudi thumma qala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadu al-ba'ir ad-dal fa unadihim ala halummu fayaqulu innahum qad baddalu ba'daka wa lam yazalu yarji'un ala a'qabihim fa aqalu ala suhqan." Maksudnya, aku akan menunggu anda sekalian di telaga, kemudian beberapa orang lelaki dihalau daripada telagaku sebagaimana unta yang sesat dihalau. Aku memanggil mereka, "Ayuh kemari." Ketika itu dikatakan, sesungguhnya mereka telah merubah agama selepas daripada kewafatan Tuhan. Mereka sentiasa mundur ke belakang. Ketika itu aku berkata, jauhilah. Dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaridanna alayya nasun min ashabil hawda hatta عرفتهم تلجوني فأقول أصحابي فيقولوا لا تدري ما أحدثوا بعدك." Maksudnya, beberapa orang sahabatku berusaha untuk ke telaga untuk meminumnya, untuk meminum airnya, dan aku mengenali mereka, tetapi mereka dihalau daripada berbuat demikian. Ketika itu aku berkata, mereka adalah para sahabatku. Malaikat yang menjaga telaga itu berkata, Tuhan tidak tahu apa yang mereka lakukan perubahan selepas kewafatan Tuhan. Manusia diberikan syafaat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.